Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Sains Tingkatan 4 KSSM. Hari ini saya, Cikgu Siti Zuraidah, akan menyampaikan tentang tajuk baru. Tajuk kita hari ini ialah Kimia Industri, tapi Cikgu akan fokus kepada subtopik 9.1 alloy dan juga subtopik 9.2 kaca dan seramik. Okey, sebelum itu Cikgu nak kreditkan dulu beberapa sumber daripada internet yang cikgu perolehi untuk menyiapkan konten bagi PowerPoint cikgu. Okey, antaranya adalah blog cikgu Sophie yang telah menyumbangkan separuh daripada konten untuk PowerPoint ini. Terima kasih saya ucapkan. Okey, so apa yang dikatakan alloy? Alloy ini adalah campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam. Okey, mengikut peratusan tertentu. Maksudnya, alloy ni mesti ada campuran logam yang berbeza-beza. Bukannya sejenis je. So, mesti ada campuran yang berbeza-beza lah. Ataupun mungkin logam itu campurannya antara logam ataupun bukan logam. Okey, so semuanya itu, campuran itu akan menghasilkan alloy yang berbeza-beza lah. Okey, so alloy yang berbeza-beza ni of course lah dia mempunyai komposisi yang berbeza-beza. Okey, dan peratusan dia tu pun mesti berlainan lah, tak sama. Okey, kita tengok contoh yang pertama, kita ada duralumin. Okey, so duralumin, okey, komposisinya adalah aluminium, kuprum, magnesium dan juga mangan. Okey, di mana duralumin ni dia ada sifat khas dia. Dia ringan, dia kuat dan juga dia tahan kakisan. Disebabkan sifat khas dia ringan, okey, sesuailah digunakan sebagai bahan pesawat ataupun badan pesawat ataupun badan kapal terbang, sebab kita nak naikkan kapal terbang nak naik kan. So nak terbang, so mestilah the whole body mestilah ringan. Okey, seterusnya adalah keluli. Yang kedua keluli. Keluli ni sebenarnya campuran antara besi dan juga karbon. Okey, keluli ni lebih keras, lebih kuat. Okey, dan keluli selalunya digunakan pada rangka bangunan, jambatan, okey, badan kenderaan, bodi kereta lah. Okey, ataupun landasan kereta api. Okey, yang ketiga loyang. Okey, loyang. Kuprum dan juga zinc. So, campuran kuprum dan juga zinc ni dia akan menghasilkan alloy yang kuat, berkilau. Oh, dia berwarna keemasan dan mudah ditempa. Mudah ditempa tu maksudnya mudah dibentuk lah. Disebabkan oleh sifat khas ini sesuai digunakan untuk peralatan muzik, okey, loceng, tombol pintu. Okey, seterusnya adalah pewter. Pewter ni sebenarnya dalam kehidupan seharian kita adalah yang kita biasa tengok adalah barang perhiasan lah. Okey, barang perhiasan memang banyak guna pewter dan selalunya bahan perhiasan yang dihasilkan menggunakan pewter ni adalah lebih mahal sebenarnya. Okey, so komposisinya adalah timah, kuprum dan juga antimoni lah. So, sifat istimewanya dia berkilau, dia tahan kakisan dan warna yang menarik. Okey, seterusnya adalah tadi nombor 4 So, nombor 5 adalah gangsa. Gangsa adalah gabungan antara kuprum dan juga timah, di mana gangsa ni, okey, kita dah tengok dah sukan Olimpik baru-baru ni, okey, ada dapat lah medal emas lah, medal perak lah, medal gangsa lah. Okey, so sesuai lah gangsa ni memang digunakan untuk buat pingat. Okey, sebab gangsa ni sendiri dia keras, dia tahan kakisan dan warna menarik. Kalau kita tengok alloy-alloy kat sini, ada komposisi yang memang banyak yang menggunakan kuprum lah. Okey, kuprum ni, pewter pun ada kuprum, gangsa pun ada kuprum. So, mana-mana alloy yang menggunakan kuprum, yang ada komposisinya kuprum, memang dia akan menghasilkan warna yang menarik lah. Okey, warna yang menarik. So, kalau kita tengok loyang, so ada warna menarik kat sini. Okey, warna keemasan, pewter. Okey, warna menarik, gangsa, warna menarik. So, itulah gambarannya alloy yang kita perlu tahu. Okey. Okey, so cikgu nak terangkan proses pengaloyan. Okey, proses pengaloyan adalah proses untuk pembentukan alloy lah. Maksudnya kita nak menghasilkan alloy di mana ianya logam tulen. Bila kita melalui proses pengaloyan ni nanti dia akan menghasilkan alloy yang lebih keras, yang lebih kuat. Okey, contohnya begini.
Katakanlah kita ada logam tulen, ni logam tulen lah ni. Kalau kita tengok semuanya sama saiz. Nampak tak? Atomnya semua sama saiz. Okey, katakanlah logam tulen ini ialah yang warna kelabu ni adalah kuprum. Okey. Kuprum kemudian dicampurkan dengan zinc. Okey. So kuprum campur dengan zinc nanti nampak tak? So dia dah ada dua atom yang berbeza. So bila dah ada dua atom dari logam yang berbeza, okey, kita lalui proses pengaloyan. Nanti dia akan menghasilkan alloy. So alloy ini apa agak-agak alloy ni? Alloy yang terhasil adalah loyang. Kenapa kita panggil loyang? Sebab komposisi loyang adalah kita ada kuprum dan juga kita ada campuran dengan zinc. Kalau kita tengok kuprum 75%. Okay, zinc adalah 25%. Maksudnya kuprum lagi banyak lah. So bila lukisan nampak tak? Ni kuprum lagi banyak daripada yang tengah-tengah zinc. Okay, so itu adalah struktur bagi alloy. Okay, so yang merah ni adalah zinc lah. Okay, so kenapa kita kata alloy lebih keras, lebih kuat berbanding dengan logam tulen? Logam tulen tadi kita kata dia lembut, dia mudah terkakis. Okay, cikgu terangkan sikit lah. Logam tulen tu apa yang terjadi kalau kita bagi daya pada logam tulen itu. Okay, sekejap ya. Okay, katakanlah ini logam tulen. Okay, yang kelabu tadi logam tulen lah. Nampak tak? Atom-atom ni semuanya sama saiz. So, bila sama saiz, katakanlah bila sama saiz ni, kita bagi daya kat sini. So, bila kita bagi daya, atom-atom ini akan menggelongsor. Maksudnya, dia akan menggelongsor antara satu sama lain dan dia akan bergerak lah. Okay, dia akan bergerak mengikut pada arah daya tu. Okay, katakanlah kita ambil penukul, kita ketuk di sini. So, bila kita ketuk ke sini, atom-atom ni akan bergerak dan maju ke depan lah. Nampak tak? Bila kita ketuk, ada satu keadaan di sini, ada lekukan lah di sini. So, lekukan ini adalah kita katakan nanti bila kita bagi daya kat dia, dia akan berlekuk. Itu yang kita katakan bahawa logam tulen ini lembut dan mudah terkakis. Okay? Kenapa dia lembut tadi? Disebabkan oleh atom-atom bagi logam tulen dia mudah untuk menggelongsor. Tapi apa yang terjadi bila dah melalui proses pengaloyan? Okey, ini struktur alloy tadi. Okey, struktur alloy tadi nampak tak? Ada logam tulen, ada logam asing, ini tadi kita ada zinc, kita ada kuprum. Okey, so katakanlah kita bagi daya di sini. Bila kita bagi daya di sini, okey, sebelum kita bagi daya, kita nampak dah susunan kat sini dah tak teratur dah. Okey, kenapa dah tak teratur? Sebab logam benda asing ni tadi, yang benda asing ni tadi, contoh zinc tadi, dia dah ganggu dah struktur asal bagi logam tulen. Jadi bila awak bagi daya di sini, okay, awak bagi daya, atom-atom ini tak berganjak pun ataupun dia sukar untuk menggelongsor. So bila sukar untuk menggelongsor, maksudnya bila awak ketuk di sini, okay, awak akan dapati lekukan dia sedikit sahaja. Okay, lekukan dia sikit, maksudnya kemik dia sikit je lah. Itu yang kita katakan bahawa alloy itu lebih keras dan juga lebih kuat. Kenapa lebih keras? Kenapa lebih kuat? Disebabkan oleh atom benda asing ni tadi. Dah ganggu dah kedudukan asal bagi logam tulen. Sebab itu ininya lebih kuat dan juga lebih keras. Okey, tadi dah tengok dah proses pengaloyan. So daripada proses pengaloyan tu cikgu rasa awak boleh nampak dah perbezaan sedikit antara alloy dan juga logam tulen. Okey, sebab daripada penerangan cikgu tadi, cikgu ada bagi sedikit perbezaan lah. Okey, so kita nampak secara kasarnya adalah alloy ni adalah lebih baik daripada logam tulen. Kualitinya lebih baik. Okey, so kalau misalnya alloy ni tadi kita dah kata dah, bila campuran-campuran logam-logam ni nanti dia akan menghasilkan alloy yang berwarna, yang lebih tahan kakisan. Maksudnya dia lebih berkilat, lebih bersinar. Jadi alloy ini melebihi segala-galanya daripada logam tulen. Jadi kalau kita nak buat perbezaan, kita tengoklah dia punya ciri-ciri. So, ciri-cirinya yang pertama, kalau kita bezakan dari segi sifat permukaan, kita akan dapati alloy mestilah lebih berkilat berbanding dengan logam tulen. Okay. Kalau tadi cikgu dah kata dah pasal kita ketuk pakai penukul tadi kan. So dari situ kalau kita ukur cirinya dari segi kekuatan dan kekerasan, pastinya alloy lebih kuat dan juga lebih keras. Okay. Kalau dah lebih keras, mudah tak untuk kita bengkokkan dia?
mestilah sukar. Okey, tapi kalau logam tulen lebih mudah untuk dibengkokkan. Logam tulen ni paling senang dalam kehidupan seharian kita, kuprum. Mana kita nak dapat kuprum? Kuprum kalau awak tengok paling senang, kuprum tu ada dalam wayar kat rumah tu. Kalau kita potong wayar, okey, dalam tu ada logam yang berwarna perang. Itu adalah kuprum. So senang tak kalau kita kuprum tu sangat lembut. Kita boleh penyek-penyekkan dia guna tangan je. Itu logam tulen. So, mudah tak untuk kita bengkokkan dia? Ya, mudah untuk dibengkokkan. Okey, seterusnya kalau dia lebih keras, okey, dia lebih kuat, pastinya lah takat lebur lebih tinggi. Okey, adakah ia tahan kakisan, tahan karat untuk alloy? Ya, berbanding dengan berbanding dengan logam tulen lah. Ini boleh dibuktikan menggunakan paku tu lah, eksperimen paku. Okey, mana yang lebih tahan kakisan? Logam paku keluli lebih tahan kakisan berbanding dengan paku besi biasa. Okey. Seterusnya adalah kemuluran. Okey, kemuluran untuk alloy dia kurang mulur, ketertempaan. Okey, mudah tak kita nak bentuk-bentukkan dia? Okey, dah kata alloy tu lagi keras, alloy tu lebih kuat. Mestilah ketertempaan untuk alloy adalah lebih sukar. Okey, dan kekuatan regangan bagi alloy adalah lebih tinggi berbanding dengan logam tulen. Jadi cikgu harap awak boleh bezakan antara alloy dan juga logam tulen mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okey. Okey, untuk tajuk ini, pelajar juga perlu tahu ya, kita ada 2 eksperimen yang boleh dilakukan yang berkaitan dengan alloy dan juga logam tulen tadilah. Okey, jadi eksperimen yang pertama adalah kita nak mengkaji kekerasan alloy dan juga logam tulen. Okey, ini eksperimen yang pertama. Yang kedua pula, okey, kita nak mengkaji perbezaan ketahanan kakisan terhadap alloy dan juga logam tulen. Kakisan terhadap alloy ni maksudnya adalah kita nak tengoklah eksperimen ni, of course lah kita ada satu logam tulen, paku besi, yang kedua kita ada alloy iaitu paku keluli. Jadi kita nak tengoklah sama ada alloy ataupun logam tulen ini mana satu yang lebih cepat berkarat. So kakisan tu maksudnya berkarat lah. Okey, tapi eksperimen ini cikgu tak terangkan dalam webinar ini ya. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, okey, dalam segmen tutorial sebentar lagi. Okey, jadi kita ada 2 eksperimen yang akan dibincangkan sebentar lagi. Okey, seterusnya kita tengok kaca dan juga seramik. Okey, so kita tengok kaca dululah. Okey, kaca ni sebenarnya dibuat daripada silika. Okey, sebenarnya silika tu berasal daripada apa? Silika tu berasal daripada pasir rupanya. Maksudnya kita ada pasir yang mengandungi silika, kemudian kita akan panaskan pada suhu yang sangat tinggi, nanti dia akan menghasilkan kaca. Okey, tapi maksud cikgu adalah silika tu adalah the main ingredient ataupun dia punya bahan utama untuk membuat kaca lah. Tapi kalau silika ini dileburkan, kemudian dia akan melebur, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, dia akan menghasilkan kaca yang pelbagai jenis sesuailah dengan dia punya kegunaan. Okey, contoh-contoh kaca, yang inilah kita ada kaca silika telakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Di mana kaca-kaca ini komposisinya semuanya berbeza-beza. Okey. Kalau kita tengok gambar raja kat sini, okey, kat mentor pun ada kaca, kita buat eksperimen, alat radas pun ada kaca. So, tapi kaca tu tak sama dia punya sifat dia. Okey. Kalau yang kat mentol, contoh kaca untuk mentol ni dia lebih mudah pecah berbanding dengan kaca peralatan makmal. Okey, maksudnya begitulah. So, kita nak tengok satu-satu kaca yang kita nak belajar hari ni. So, kita tengok yang pertama adalah, sebelum tu, komposisi yang utama mesti ada silika, okey? Tak kisahlah kaca apa pun. So, contoh kaca silika telakur, nampak tak? Silika. Kaca soda kapur, ada silika. Kaca borosilikat pun ada silika juga. Kaca plumbum pun ada silika. Jadi,
Erti kata lain, bahan utama mesti ada silika. Tapi silika ini bila dicampurkan dengan benda-benda yang lain, bahan-bahan asing yang lain, dia akan menghasilkan kaca yang berbeza-beza jenis. Okay? So kita tengok yang pertama, kaca silika terlakur. Okay, kaca silika terlakur ni dia tahan haba dan dilengai pada bahan kimia. Okey, contoh adalah kita nak buat kanta optik. Okey, kanta optik sesuai lah untuk kita gunakan kaca silika terlakur. Okey, contoh yang kedua, kaca soda kapur. Okey, kaca soda kapur ni kalau yang ni kita ada mentol ni tadi. Mentol ni kita gunakan kaca soda kapur di mana ianya takat lebuhnya rendah dan mudah dibentuk. Okey, mudah dibentuk. Kemudian dia pun look sinar. Okey, ianya pun look sinar sebenarnya. Okey, seterusnya kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni paling senang. Kaca borosilikat ni kita nak ingat dia adalah ketahanan terhadap bahan kimia dan haba sangat tinggi. So, kalau ketahanan bahan kimia sesuailah digunakan sebagai alat radas dalam amal kimia. Kemudian haba yang sangat tinggi, contoh alat radas ni memang sesuai lah kita panas-panaskan dia, kita buat pemanasan kan. Jadi dia susah nak pecah, itu adalah kaca borosilikat. Ataupun mak-mak kita nak masak kan, ada yang periuk kaca kan, periuk kaca. So periuk kaca tu adalah kaca borosilikat. Okey, paling jenama yang paling biasa kita guna adalah Pyrex. Okey, Pyrex lah, kalau tengok mak tu jenama Pyrex tu, ini adalah kaca borosilikat. Okey, seterusnya adalah kaca plumbum. Kalau kaca plumbum tu mesti adalah ada plumbum kat situ lah, gabungan dia mesti ada plumbum. So kaca plumbum ni dia mesti ciri-cirinya adalah takat lebuh yang rendah dan juga indeks biasan yang tinggi. Okey, so sesuai untuk digunakan untuk buat prisma. Okey, untuk membuat prisma. Ataupun kristal, barang kristal. Okey, barang kristal pun sesuai juga. Okey, itu adalah kaca plumbum dah. Okey, takat lebuhnya rendah. Okey, tapi dia lebih berat. Okey, dia lebih berat dan dia lebih berkilau sebenarnya. Okey, so kaca plumbum itulah kegunaannya. Okey, akhir sekali ialah seramik. Okey, so seramik ni adalah bahan galian bukan logam. Okey, bukan logam yang mana yang telah dibakar pada suhu yang sangat tinggi lah. Okey, kita bagi suhu yang sangat tinggi pada dia. Okey, seramik ni dibuat daripada tanah liat. Okey, di mana komponen utamanya adalah aluminium silikat. Seterusnya, disebabkan kita panaskan pada suhu yang sangat tinggi, menyebabkan seramik ini tahan haba dan juga tekanan, sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia, tidak berkarat, penebat haba yang baik dan juga penebat elektrik yang baik. Contoh seramik, biasa kita ada pinggan seramik, cawan seramik. Yang mak kat rumah tu, mak. Cawan mak tu kan. Itu seramik. Kemudian kita ada pasu seramik. Kita ada gigi. Gigi. Cantik giginya. So gigi pun dibuat daripada seramik. Bukan gigi awak ya, gigi palsu. Gigi palsu pun dibuat daripada seramik juga. Kemudian kita ada jubin. Jubin lantai lah. So itu adalah contoh-contoh seramik yang mudah untuk kita faham lah. Yang dalam kehidupan seharian kita. So itu sahaja untuk hari ini. Saya telah menyampaikan tajuk hari ini berkaitan dengan alloy dan juga kaca dan seramik. Sampai itu sahaja. Kita jumpa sekejap lagi di segmen tutorial. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.